Pengenalan buku pendek berikut membincangkan beberapa faedah dunia dan akhirat dari memiliki iman yang benar dalam Islam, artinya, iman yang disokong oleh perbuatan. Pada hakikatnya, semua kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat serta menjauhi segala kejahatan adalah hasil daripada keimanan yang sebenar kepada Islam. Memahami manfaat akidah yang sebenar akan mendorong seorang Muslim untuk berusaha lebih gigih dalam merealisasikan iman mereka yang sudah pasti membawa kepada akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kehidupan yang baik adalah penting bagi umat Islam untuk berusaha dalam ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar kerana Allah SWT telah menjamin kehidupan yang baik di kedua-dua alam bagi orang yang berakhlak. Dengan cara ini, Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik ini akan melindungi seorang Muslim daripada kesedihan yang teruk, kemurungan dan lain-lain perasaan melampau dan gangguan mental yang boleh memusnahkan kehidupan seseorang. Walaupun umat Islam akan menghadapi kesukaran yang akan mendukacitakan mereka, tetapi jika mereka taat kepada Allah, kesedihan ini tidak akan menjadi melampau dan memberi kesan sepanjang hayat mereka secara jangka panjang. Ini kerana seorang Muslim yang berusaha dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi mempunyai alasan yang sangat baik untuk terus bergerak ke hadapan melalui kesukaran mereka tanpa berputus asa dan beralih kepada kemurungan dan bahkan membunuh diri. Sebagai contoh, mereka menantikan ganjaran yang tidak terkira banyaknya yang akan diberikan kepada pesakit. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu had. Sedangkan Muslim yang tidak berusaha dalam ketaatan kepada Allah SWT dan hanya bergelar Muslim dengan lidahnya tidak akan diberikan sikap dan kehidupan yang baik ini. Dan apabila mereka menghadapi kesukaran, ia akan mendorong mereka kepada mood yang melampau dan gangguan mental yang akan memusnahkan seluruh hidup mereka. Kepuasan hati. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2465, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa sesiapa yang mengutamakan akhirat daripada dunia material ini akan diberikan kepuasan, urusan mereka akan diperbetulkan untuk mereka dan mereka akan menerima. Rezeki mereka ditakdirkan dengan cara yang mudah. Separuh daripada hadis ini bermaksud bahawa sesiapa yang menunaikan kewajipan mereka dengan betul terhadap Allah Ta'ala dan makhluk, seperti memberi nafkah kepada keluarga mereka dengan cara yang halal sambil menghindari kelebihan dunia material ini akan diberikan kepuasan. Ini adalah apabila seseorang itu berpuas hati dengan apa yang mereka miliki tanpa tamak dan secara aktif berusaha untuk mendapatkan lebih banyak perkara duniawi. Pada hakikatnya, orang yang berpuas hati dengan apa yang mereka miliki adalah orang yang benar-benar kaya walaupun mereka memiliki sedikit harta kerana mereka menjadi bebas daripada sesuatu. Kemerdekaan dalam apa-apa sahaja menjadikan seseorang kaya dalam hal itu. Di samping itu, sikap ini akan membolehkan seseorang dengan selesa menangani sebarang isu duniawi yang mungkin timbul semasa hidupnya. Ini kerana yang kurang berinteraksi dengan dunia material dan menumpukan perhatian kepada akhirat, semakin kurang isu duniawi yang akan mereka hadapi. Semakin kurang isu duniawi yang dihadapi oleh seseorang, semakin selesa kehidupan mereka. Sebagai contoh, orang yang memiliki satu rumah akan mempunyai lebih sedikit masalah untuk ditangani berkenaan dengannya, seperti periuk masak yang rosak, berbanding orang yang memiliki 10 rumah. Akhirnya, orang ini dengan mudah dan senang mendapat peruntukan yang sah. Bukan itu sahaja, tetapi Allah Ta'ala akan meletakkan kurniaan itu dalam rezeki mereka sehinggakan ia akan meliputi semua tanggungjawab dan keperluan mereka,
bermakna ia akan memuaskan mereka dan tanggungan mereka. Tetapi seperti yang disebutkan dalam separuh lagi hadis ini, orang yang mengutamakan dunia material daripada makna akhirat, dengan mengabaikan kewajipan mereka atau berusaha untuk perkara-perkara yang tidak perlu dan berlebihan dari dunia material ini akan mendapati bahawa keperluan mereka, yang bermaksud tamak, untuk perkara-perkara duniawi adalah tidak pernah berpuas hati yang secara takrif menjadikan mereka miskin walaupun mereka memiliki banyak harta. Orang-orang ini akan pergi dari satu isu keduniaan yang lain sepanjang hari gagal mencapai kepuasan kerana mereka telah membuka terlalu banyak pintu duniawi. Dan mereka akan menerima rezeki yang ditakdirkan dengan susah payah dan ia tidak akan memberi mereka kepuasan dan tidak pernah kelihatan cukup untuk mengisi ketamakan mereka. Ini malah boleh mendorong mereka ke arah yang haram yang hanya membawa kepada kerugian dalam kedua-dua dunia. Keraguan dihapuskan surah 49 Al-Hujurat, ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Keraguan mempengaruhi ramai umat Islam dan boleh memudaratkan keislaman mereka. Tetapi mewujudkan iman menghilangkan semua keraguan. Iman memerangi keraguan yang ditanamkan oleh iblis dan manusia. Semua orang Islam beriman kepada Islam tetapi kekuatan iman mereka berbeza-beza pada setiap orang. Contohnya, orang yang mengikut ajaran Islam kerana disuruh oleh keluarga mereka tidak sama dengan orang yang beriman melalui bukti. Seseorang yang telah mendengar tentang sesuatu tidak akan mempercayainya dengan cara yang sama seperti orang yang telah menyaksikan perkara itu dengan matanya sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224, menuntut ilmu yang bermanfaat adalah kewajipan ke atas semua orang Islam. Salah satu sebabnya ialah ia adalah cara terbaik seorang Muslim untuk menguatkan iman mereka terhadap Islam. Ini penting untuk diteruskan kerana semakin kuat kepastian iman seseorang semakin besar peluang mereka akan terus teguh di jalan yang betul, terutamanya apabila menghadapi kesukaran. Di samping itu, mempunyai kepastian iman telah disifatkan sebagai salah satu perkara terbaik yang boleh dimiliki oleh seseorang dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3849. Pengetahuan ini harus diperoleh dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, melalui sumber yang boleh dipercayai. Allah, yang Maha Tinggi, bukan sahaja mengisytiharkan kebenaran dalam Al-Quran tetapi dia juga menyediakan bukti untuknya melalui contoh-contoh. Bukan sahaja contoh-contoh yang boleh didapati di negara-negara lampau tetapi contoh-contoh yang telah diletakkan dalam kehidupan sendiri. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menasihati bahawa kadang-kadang seseorang itu menyukai sesuatu walaupun ia akan menyusahkan mereka jika dia memperolehnya. Begitu juga, mereka mungkin membenci sesuatu sedangkan padanya banyak kebaikan yang tersembunyi bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Terdapat banyak contoh kebenaran ini dalam sejarah seperti Pakatan Hudaibah. Sesetengah orang Islam percaya perjanjian ini, yang dibuat dengan orang bukan Islam Mekah, akan memihak kepada kumpulan yang kedua. Namun, sejarah jelas menunjukkan bahawa ia memihak kepada Islam dan umat Islam. Peristiwa ini dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2731 dan 2732. Jika seseorang merenung kehidupan mereka sendiri, mereka akan mendapati banyak contoh apabila mereka percaya sesuatu itu baik sedangkan ia sebenarnya buruk untuk mereka dan sebaliknya. Contoh-contoh ini membuktikan kesahihan ayat ini dan membantu menguatkan iman seseorang. Contoh lain terdapat dalam bab 79 An-Nazi'at, ayat 46. Maka pada hari mereka melihatnya, hari kiamat, seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia, melainkan pada siang hari atau pagi harinya. Jika seseorang membelik lembaran sejarah mereka akan melihat dengan jelas bagaimana empayar besar datang dan pergi. Tetapi apabila mereka pergi mereka meninggal dunia dalam cara yang seolah-olah mereka hanya di bumi untuk seketika. Semua kecuali beberapa tanda mereka telah pudar seolah-olah mereka tidak pernah hadir di bumi pada mulanya. Begitu juga,
Apabila seseorang merenung kehidupan mereka sendiri, mereka akan menyedari bahawa tidak kira berapa umur mereka dan tidak kira betapa lambatnya hari-hari tertentu mungkin dirasakan secara keseluruhannya kehidupan mereka setakat ini telah berlalu dalam sekelip mata. Memahami kebenaran ayat ini menguatkan kepastian iman seseorang dan ini mendorong mereka untuk mempersiapkan diri untuk akhirat sebelum kesudahan masanya. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, penuh dengan contoh seperti itu. Oleh itu, seseorang harus berusaha untuk belajar dan bertindak berdasarkan ajaran-ajaran ilahi ini supaya mereka menerima kepastian iman. Orang yang mencapainya tidak akan goyah dengan kesulitan yang mereka hadapi dan akan tetap teguh di jalan yang menuju ke pintu surga. Bab 41 Fusilat, ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa ia adalah benar. Menggalakkan hubungan baik dengan orang ramai Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Nombor 13, bahawa seseorang tidak boleh menjadi mukmin sejati sehingga dia mencintai orang lain seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tidak bermakna seorang Muslim akan hilang iman jika gagal mengamalkan ciri ini. Ini bermakna bahawa iman seorang Muslim tidak akan lengkap sehingga mereka bertindak atas nasihat ini. Hadis ini juga menunjukkan bahawa seorang Muslim tidak akan sempurna imannya sehingga mereka juga membenci orang lain apa yang mereka benci untuk dirinya sendiri. Ini disokong oleh hadis lain yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6586. Ia menasihatkan bahawa umat Islam adalah seperti satu badan. Jika satu bahagian badan mengalami kesakitan, seluruh badan berkongsi kesakitan. Perasaan bersama ini termasuk mengasihi dan membenci orang lain apa yang dicintai dan dibenci untuk dirinya sendiri. Seorang Muslim hanya boleh mencapai status ini apabila hatinya bebas daripada sifat-sifat jahat, seperti hasad dengki. Sifat-sifat jahat ini akan sentiasa menyebabkan seseorang itu menginginkan yang lebih baik untuk dirinya. Maka pada hakikatnya, hadis ini merupakan petunjuk bahawa seseorang itu hendaklah mensucikan hati dengan mengamalkan sifat-sifat yang baik, seperti pemaaf, dan menghilangkan sifat-sifat buruk, seperti hasad. Ini hanya mungkin melalui pembelajaran dan tindakan berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami bahawa menginginkan kebaikan untuk orang lain akan menyebabkan mereka kehilangan perkara yang baik. Perbendaharaan Allah yang Maha Tinggi tiada had, maka tidak perlu mengamalkan mentaliti mementingkan diri sendiri dan tamak. Menginginkan kebaikan untuk orang lain termasuk berusaha untuk membantu orang lain dalam apa jua cara yang boleh, seperti sokongan keuangan atau emosi. Dengan cara yang sama seseorang ingin orang lain membantu mereka pada saat mereka memerlukan. Oleh itu, cinta ini mesti ditunjukkan melalui tindakan bukan sekadar kata-kata. Walaupun seorang Muslim melarang kemungkaran dan memberikan nasihat yang bercanggah dengan keinginan orang lain, mereka harus melakukannya dengan lembut seperti mereka mahu orang lain menasihati mereka dengan baik. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, hadis utama yang dibincangkan menunjukkan kepentingan menghapuskan semua sifat buruk yang bercanggah dengan kasih sayang dan perhatian bersama, seperti hasad dengki. Iri hati adalah apabila seseorang ingin memiliki nikmat tertentu yang hanya boleh diperolehi apabila ia diambil dari orang lain. Sikap ini merupakan cabaran langsung kepada pengagihan nikmat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Skim sebabnya ia adalah dosa besar dan membawa kepada kemusnahan perbuatan baik orang yang dengki. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4903. Jika seorang Muslim mesti menginginkan harta yang halal yang dimiliki oleh orang lain, mereka harus berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memberikan mereka perkara yang sama atau serupa tanpa kehilangan orang lain. Berkat itu, hasad dengki jenis ini adalah halal dan terpuji dalam aspek agama. Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1896. Nabi Muhammad SAW berpesan agar umat Islam hanya cemburu kepada orang kaya yang menggunakan hartanya dengan betul. Dan cemburulah kepada orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain.
Seorang Muslim bukan sahaja harus mencintai orang lain untuk mendapatkan nikmat dunia yang halal, tetapi juga untuk mereka mendapat rahmat agama di kedua-dua dunia. Bahkan, apabila seseorang menginginkan ini untuk orang lain, ia mendorong mereka untuk berusaha lebih keras dalam ketaatan kepada Allah, dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Persaingan sihat seperti ini dialu-alukan dalam Islam. Surah 83 Al-Mutaffifin, ayat 26. Jadi untuk ini biarkan para pesaing bertanding. Dorongan ini juga akan memberi inspirasi kepada seorang Muslim untuk menilai diri mereka untuk mencari dan menghapuskan sebarang kesalahan dalam akhlak mereka. Apabila kedua-dua unsur ini menggabungkan makna, berusaha dalam ketaatan yang ikhlas kepada Allah, yang Maha Agung, dan membersihkan akhlak seseorang, ia membawa kepada kejayaan di kedua-dua dunia. Oleh itu, seorang Muslim bukan sahaja harus mengaku mengasihi orang lain apa yang mereka inginkan untuk dirinya secara lisan, tetapi menunjukkannya melalui tindakan mereka. Diharapkan bahawa orang yang mengambil berat terhadap orang lain dengan cara ini akan mendapat keprihatinan Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1930. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998, Nabi Muhammad SAW menasihatinya tentang tanda-tanda seorang Muslim sejati dan mukmin sejati. Muslim sejati adalah orang yang menjauhkan bahaya lisan dan fizikal mereka daripada orang lain. Ini sebenarnya merangkumi semua orang tanpa mengira agama mereka. Ia termasuk semua jenis dosa lisan dan fizikal yang boleh menyebabkan kemudaratan atau kesusahan kepada orang lain. Ini boleh termasuk gagal untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada orang lain kerana ini bercanggah dengan keikhlasan terhadap orang lain yang telah diperintahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4204. Ia termasuk menasihati orang lain untuk menderhaka kepada Allah, dengan itu, mengajak mereka ke arah maksiat. Seorang Muslim harus menghindari perilaku ini kerana mereka akan diambil kira bagi setiap orang yang bertindak atas nasihat buruk mereka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2351. Kemudaratan fizikal termasuk menimbulkan masalah untuk kehidupan orang lain, melakukan penipuan, menipu orang lain dan penderaan fizikal. Kesemua ciri ini bercanggah dengan ajaran Islam dan mesti dijauhi. Seorang mukmin sejati, menurut hadis utama yang dibincangkan, adalah orang yang menjauhkan bahayanya dari nyawa dan harta benda orang lain. Sekali lagi, ini terpakai kepada semua orang tanpa mengira kepercayaan mereka. Ini termasuk mencuri, menyalahgunakan atau merosakkan harta benda dan harta benda orang lain. Setiap kali seseorang diamanahkan dengan harta orang lain, mereka mesti memastikan mereka hanya menggunakannya dengan kebenaran pemilik dan dengan cara yang menyenangkan dan menyenangkan pemiliknya. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 5421, bahawa sesiapa yang mengambil harta orang lain secara haram, dengan sumpah palsu, walaupun sekecil ranting pokok akan masuk neraka. Sebagai kesimpulan, seorang Muslim mesti menyokong pernyataan kepercayaan mereka dengan tindakan kerana ia adalah bukti fizikal kepercayaan seseorang yang diperlukan untuk mencapai kejayaan pada hari kiamat. Di samping itu, seorang Muslim harus memenuhi ciri-ciri keimanan yang benar terhadap Allah, yang Maha Mulia, dan manusia. Cara terbaik untuk mencapai ini berkenaan dengan orang ramai adalah dengan hanya melayan orang lain mengikut cara mereka ingin dilayan oleh orang, iaitu dengan hormat dan keamanan. Menggalakkan kesabaran orang ramai menghadapi ujian dan kesukaran dalam setiap saat dalam hidup mereka tetapi mempunyai iman dan kepastian dapat menghibur dan menghiburkan mereka. Mengaktualisasikan iman membantu seseorang mengamalkan kesabaran supaya mereka memperoleh ganjaran yang tidak terkira. Hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, menasihati bahawa bersabar atas perkara yang tidak disukai membawa kepada pahala yang besar. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hat. Sabar adalah unsur utama yang diperlukan untuk memenuhi tiga aspek iman, menunaikan perintah Allah,
meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir. Tetapi tahap yang lebih tinggi dan lebih bermanfaat daripada kesabaran adalah kepuasan. Ini adalah apabila seorang Muslim sangat percaya bahawa Allah, yang Maha Tinggi, hanya memilih yang terbaik untuk hambanya dan oleh itu mereka lebih memilih pilihannya daripada pilihan mereka sendiri. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim yang sabar memahami bahawa apa-apa yang memberi kesan kepada mereka, seperti kesukaran, tidak dapat dielakkan walaupun seluruh ciptaan membantu mereka. Begitu juga, apa sahaja yang merindui mereka tidak boleh menjejaskan mereka. Orang yang benar-benar menerima hakikat ini tidak akan bergembira dan berbangga dengan apa-apa yang mereka perolehi kerana mengetahui Allah Ta'ala memperuntukkan perkara itu kepada mereka. Mereka juga tidak akan bersedih atas apa-apa yang gagal mereka perolehi kerana Allah, yang Maha Agung, tidak memperuntukkan perkara itu kepada mereka dan tiada apa pun yang dapat mengubah hakikat ini. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab satu sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak bermegah-megah atas apa yang diberikannya kepadamu. Di samping itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 79, bahawa apabila sesuatu berlaku, seorang Muslim harus yakin dengan ketetapan dan tidak ada yang dapat mengubah hasilnya. Dan seorang Muslim tidak seharusnya menyesal kerana mempercayai bahawa mereka boleh menghalang akibatnya jika mereka berkelakuan berbeza kerana sikap ini hanya menyebabkan syaitan mendorong mereka untuk tidak sabar dan mengeluh tentang takdir. Seorang Muslim yang sabar benar-benar memahami bahawa apa sahaja yang Allah pilih adalah yang terbaik untuk mereka walaupun mereka tidak memerhatikan hikmah di sebaliknya. Orang yang sabar menghendaki perubahan dalam keadaannya dan bahkan berdoa untuk itu, tetapi mereka tidak mengeluh tentang apa yang telah terjadi. Kesabaran yang berterusan boleh membawa seorang Muslim ke tahap yang lebih tinggi, iaitu kepuasan. Orang yang berpuas hati tidak menginginkan sesuatu untuk berubah kerana mereka tahu pilihan Allah, yang Maha Tinggi, lebih baik daripada pilihan mereka. Muslim ini sangat percaya dan beramal dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Ia menasihati bahawa setiap keadaan adalah yang terbaik untuk orang yang beriman. Jika mereka menghadapi masalah, mereka hendaklah menunjukkan kesabaran yang membawa kepada keberkatan. Dan jika mereka mengalami masa-masa senang, mereka harus menunjukkan rasa syukur yang juga membawa kepada keberkatan. Adalah penting untuk mengetahui bahawa Allah, yang Maha Tinggi, menguji orang yang Dia cintai. Jika mereka bersabar, mereka akan mendapat pahala, tetapi jika mereka marah, itu hanya membuktikan kekurangan cinta mereka kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2396. Seorang Muslim harus bersabar atau reda dengan pilihan dan ketetapan Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini akan mengurangkan kesusahan seseorang dan memberi mereka banyak keberkatan di kedua-dua dunia. Sedangkan, ketidaksabaran hanya akan memusnahkan pahala yang boleh mereka terima. Walau apapun cara seorang Muslim akan melalui situasi yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tetapi itu adalah pilihan mereka sama ada mahukan pahala atau tidak. Seorang Muslim tidak akan pernah mencapai kepuasan sepenuhnya sehinggalah tingkah lakunya sama pada masa susah dan senang. Bagaimana mungkin seorang hamba yang sejati pergi kepada Tuhan, iaitu Allah, yang Maha Tinggi, untuk penghakiman dan kemudian menjadi tidak senang jika pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka? Terdapat kemungkinan sebenar bahawa jika seseorang mendapat apa yang mereka inginkan, ia akan memusnahkan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim tidak boleh menyembah Allah Ta'ala di tepi. Maksudnya, apabila ketetapan ilahi sesuai dengan kehendak mereka, mereka memuji Allah Ta'ala.
Dan apabila tidak, mereka menjadi marah dan bertindak seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Seorang Muslim harus bertingkah laku dengan pilihan Allah Ta'ala, seolah-olah mereka akan berkelakuan dengan seorang doktor yang handal. Cara yang sama seorang Muslim tidak akan mengadu mengambil ubat pahit yang ditetapkan oleh doktor kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Mereka harus menerima kesukaran yang mereka hadapi di dunia kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Malah, orang yang berakal akan berterima kasih kepada doktor untuk ubat yang pahit dan begitu juga seorang Muslim yang bijak akan berterima kasih kepada Allah yang Maha Tinggi untuk sebarang situasi yang mereka hadapi. Di samping itu, seorang Muslim harus mengkaji banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang membincangkan ganjaran yang diberikan kepada orang Islam yang sabar dan berpuas hati. Refleksi yang mendalam tentang perkara ini akan memberi inspirasi kepada seorang Muslim untuk tetap tabah apabila menghadapi kesulitan. Sebagai contoh, bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hart. Contoh lain disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2402. Ia menasihati bahawa apabila mereka yang sabar menghadapi ujian dan kesulitan di dunia menerima ganjaran mereka pada hari kiamat, mereka yang tidak menghadapi ujian seperti itu akan berharap mereka bersabar menghadapi kesulitan seperti itu. Kerana kulit mereka dipotong dengan gunting. Untuk memperoleh kesabaran dan juga reda dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi seseorang, mereka harus mencari dan mengamalkan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, supaya mereka mencapai tahap kecemerlangan iman yang tinggi. Ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Keutamaan iman ialah apabila seorang Muslim melakukan amalan, seperti solat, seolah-olah mereka dapat menyaksikan Allah Ta'ala. Orang yang mencapai tahap ini tidak akan merasai pedihnya kesukaran dan ujian kerana mereka akan sepenuhnya tenggelam dalam kesedaran dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ini sama dengan keadaan wanita yang tidak merasa sakit apabila memotong tangan mereka sendiri apabila mereka melihat kecantikan Nabi Yusuf AS bab 12 Yusuf, ayat 31. Dan memberikan kepada masing-masing mereka sebilah pisau dan berkata kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Dan apabila mereka melihatnya, mereka sangat mengaguminya dan memotong tangan mereka dan berkata, sempurnalah Allah, ini bukan manusia, ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jika seorang Muslim tidak dapat mencapai tahap keimanan yang tinggi ini, mereka hendaklah sekurang-kurangnya berusaha untuk mencapai tahap yang lebih rendah yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan tadi. Ini adalah tahap di mana seseorang sentiasa sedar bahawa mereka sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga seseorang tidak akan mengeluh di hadapan tokoh yang berwibawa yang mereka takuti, seperti majikan. Seorang Muslim yang sentiasa menyedari kehadiran Allah yang Maha Agung tidak akan mengeluh tentang pilihan yang dia buat. Menggalakkan taubat ikhlas bab 66 At-Tahrim, ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4251, Nabi Muhammad SAW berpesan agar manusia melakukan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat dengan ikhlas. Oleh kerana manusia bukan malaikat, mereka pasti akan melakukan dosa. Perkara yang menjadikan mereka ini istimewa adalah apabila mereka bertaubat dengan ikhlas dari dosa mereka. Taubat yang sungguh-sungguh termasuk penyesalan, memohon ampun kepada Allah SWT dan sesiapa yang dizalimi, berjanji tidak akan mengulangi dosa atau dosa yang serupa dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Perlu diingatkan, dosa-dosa kecil boleh dihapuskan melalui amal soleh yang telah dinasihatkan dalam banyak hadis, seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 550.
Ia menasihatkan supaya solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat 2 kali berturut-turut menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antaranya selagi dosa-dosa besar dijauhi. Dosa-dosa besar hanya terhapus dengan taubat yang ikhlas. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah berusaha menjauhi segala dosa, kecil dan besar, dan sekiranya berlaku segeralah bertaubat kerana tidak diketahui masa kematiannya. Dan hendaklah mereka terus mentaati Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Melarikan diri dari kesukaran Allah Ta'ala telah berjanji untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman seperti mana Dia menyelamatkan Nabi Yunus AS setelah ditelan ikan paus. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 87-88. Dan dia berseru dalam kegelapan, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Maka kami perkenankan kepadanya, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3505, bahawa Allah Ta'ala akan menjawab dan menyelamatkan mana-mana orang beriman yang menggunakan doa yang dibuat oleh Yang Maha Suci. Nabi Yunus AS menurut ayat berikut, seorang Muslim telah dijamin mendapat hidayah yang benar melalui segala kesulitan dan kejayaan dalam semua aspek kehidupan mereka selagi mereka merealisasikan erti iman mereka. Mereka menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan penuh kesabaran. Kesabaran. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, Nabi Muhammad SAW telah menasihati kepentingan memahami bahawa setiap kesulitan yang dihadapi seseorang akan diikuti dengan kemudahan. Realiti ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh, Surah 65 At-Talaq, ayat 7. Allah akan mengadakan sesudah kesulitan, kemudahan, yaitu kemudahan. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami realiti ini kerana ia menimbulkan kesabaran dan juga kepuasan. Ketidakpastian terhadap perubahan keadaan boleh menyebabkan seseorang itu tidak sabar, tidak bersyukur dan juga terhadap perkara yang haram, seperti pemberian yang haram. Tetapi orang yang yakin bahawa semua kesulitan akhirnya akan digantikan dengan kemudahan akan sabar menunggu perubahan ini dengan penuh percaya kepada ajaran Islam. Kesabaran ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan diberi ganjaran yang besar. Bab 3 Ali Imran, ayat 146. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Inilah sebabnya Allah, yang Maha Tinggi, telah menyebut banyak contoh dalam Al-Quran apabila situasi yang sukar diikuti dengan kemudahan dan keberkatan. Sebagai contoh, ayat Al-Quran berikut menyebutkan kesukaran besar yang dihadapi Nabi Nuh AS dari umatnya dan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkannya dari banjir besar. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 76. Dan, sebutkanlah, Nuh, ketika dia menyeru kepada Allah, sebelum waktu itu, lalu kami perkenankan permohonannya dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari bahaya yang besar, yaitu banjir. Contoh lain terdapat dalam surah 21 Al-Anbiya, ayat 69. Kami yaitu Allah berfirman, wahai api, jadilah keseyukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS telah menghadapi kesukaran yang besar dalam bentuk api yang besar tetapi Allah Ta'ala telah menjadikannya sejuk dan damai baginya. Contoh-contoh ini dan banyak lagi telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Agar umat Islam memahami bahawa suatu saat kesulitan akhirnya akan diikuti dengan kemudahan bagi mereka yang mentaati Allah, Maha Suci, dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran Islam ini untuk melihat kes-kes yang tidak terkira banyaknya di mana Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang taat setelah mereka menghadapi kesulitan. Jika Allah Ta'ala telah menyelamatkan hamba-hambanya yang taat dari kesulitan-kesulitan besar yang disebutkan dalam ajaran-ajaran ilahi, maka dia dapat dan akan menyelamatkan umat Islam yang taat menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih kecil juga.
Iman adalah jalan orang mukmin sejati. Seorang Muslim mengambil jalan kepada iman mereka dalam semua keadaan seperti kegembiraan, kesedihan, kesusahan, ketakutan, keselamatan, ketaatan dan kemaksiatan. Pada masa kegembiraan dan kesenangan, seorang mukmin sejati memuji Allah yang Maha Tinggi secara praktikal dengan menggunakan nikmat yang telah mereka terima dengan cara yang diredainya. Ini membawa kepada ganjaran yang besar dan keberkatan selanjutnya di kedua-dua dunia. Pada masa kesusahan, seorang mukmin mewujudkan iman mereka dengan mengambil keselesaan dan sokongan dalam ganjaran yang tidak terhitung yang diberikan kepada pesakit yang tetap taat kepada Allah yang Maha Tinggi. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hart. Pada masa-masa ketakutan, seorang mukmin sejati mewujudkan iman mereka dengan tetap taat kepada Allah yang Maha Tinggi, yang membawa kepada pengukuhan iman mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 173. Yaitu, orang-orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kamu, maka takutlah kepada mereka. Tetapi hal itu hanya menambah iman mereka. Pada masa-masa aman, seorang mukmin mewujudkan iman mereka yang menghalang mereka daripada menjadi sombong. Sebaliknya, mereka merendahkan diri kerana mengetahui bahawa segala kebaikan datangnya tidak lain daripada Allah Ta'ala. Pada masa-masa ketaatan, seorang mukmin sejati mewujudkan iman mereka dengan mengakui nikmat Allah yang Maha Tinggi dalam bentuk ilham, kekuatan, peluang dan penerimaan amal soleh mereka. Ini menghalang kebanggaan nilai atom yang cukup untuk membawanya ke neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar diterima amal mereka kerana mengetahui bahawa amal soleh hanya bernilai apabila Allah Ta'ala menerimanya. Pada masa-masa kemaksiatan, orang yang beriman merealisasikan iman mereka dengan tergesa-gesa menuju taubat yang ikhlas dan mereka melakukan lebih banyak amal soleh untuk menebus kesalahan mereka dalam penghakiman. Oleh itu, orang-orang mukmin sejati yang mengaktualisasikan iman mereka sentiasa kembali kepada keimanan mereka dan terus berusaha dalam ketaatan kepada Allah SWT, yang melibatkan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam ke atasnya. Mendapat manfaat daripada nasihat bab 51 Ad-Dariyat, ayat 55. Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Iman membawa seseorang untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan mengikutinya sepanjang masa dalam ucapan dan tindakan. Kerana ini tidak ada yang menghalang mereka daripada menerima nasihat dan bertindak mengikutnya. Sesiapa yang tidak mewujudkan iman mereka dengan mudah menolak kebenaran. Inilah sebabnya mengapa Allah Ta'ala memberitahu kita bahawa kekufuran itu sendiri yang menghalang seseorang bukan Islam daripada beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah penting bagi umat Islam terutamanya pada zaman ini untuk memahami perbezaan antara mereka yang membincangkan topik tertentu yang mungkin dianggap kontroversi untuk benar-benar memberi manfaat kepada orang ramai melalui perubahan positif dan mereka yang hanya membincangkan isu-isu ini untuk menarik perhatian daripada orang lain. Mereka yang inginkan perubahan positif dalam masyarakat akan sentiasa menunjukkan rasa hormat dan perwatakan yang baik terhadap orang lain, terutamanya kepada mereka yang mereka cabar melalui kata-kata mereka. Mereka tidak pernah menghasilkan bahasa atau tindakan kesat untuk menyatakan pandangan mereka. Mereka sebaliknya mengkaji dan memahami subjek yang mereka perdebatkan tanpa salah tafsir atau memalsukan maklumat untuk menyokong pandangan mereka. Kritikan mereka sentiasa membina dan niat tulus dan ikhlas mereka untuk memperbaiki masyarakat ditunjukkan melalui tingkah laku dan kata-kata mereka. Inilah orang-orang yang harus diperhatikan oleh umat Islam seolah-olah mereka betul ia akan meningkatkan masyarakat untuk semua orang. Tetapi jika pandangan mereka salah, mereka akan menerima kebenaran apabila ia dijelaskan kepada mereka oleh orang lain. Tetapi mereka yang berkelakuan bertentangan dengan sikap yang betul ini, sama ada mereka ditemui dalam media atau di mana-mana sahaja, harus diabaikan begitu sahaja kerana mereka tidak berhasrat untuk memperbaiki kehidupan orang ramai. Mereka kebuluran perhatian dan seperti bayi berlakon untuk menarik perhatian orang lain.
Umat Islam tidak seharusnya mengedar dan menyebarkan video atau kandungan lain yang dikaitkan dengan orang seperti ini kerana mereka bermain terus ke tangan mereka dan memberikan perhatian yang sangat mereka inginkan. Berdebat dengan orang-orang ini adalah membuang masa kerana niat dan kelakuan jahat mereka. Orang Islam sebaliknya harus meletakkan usaha mereka di tempat lain yang berguna yang memberi manfaat kepada mereka dan orang lain di kedua-dua dunia. Mendapat manfaat dari tanda-tanda Allah yang Maha Tinggi surah 15 Al-Hijr ayat 77. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk memahami kebenaran utama iaitu tiada sesuatu pun dalam penciptaan berlaku tanpa sebab yang bijak walaupun orang tidak memerhatikan hikmah ini dengan segera. Seorang Muslim harus menganggap segala yang berlaku, sama ada di waktu senang atau susah, sebagai mesej dalam botol. Mereka tidak seharusnya terlalu terperangkap dalam menilai dan memeriksa botol itu kerana ia hanyalah utusan yang menyampaikan mesej penting. Ini berlaku apabila umat Islam sama ada bergembira atas perkara yang baik yang berlaku sehingga menjadi lalai kepada mesej dalam perkara yang baik. Atau mereka menjadi sedih semasa kesukaran sehingga menjadi terlalu terganggu untuk memahami mesej dalam kesukaran. Sebaliknya mereka harus menumpukan perhatian kepada mengikuti nasihat Al-Quran dan mendekati setiap situasi dengan cara yang seimbang. Surah 57 Al-Hadid, ayat 23. Agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak bermegah-megahan terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ayat ini tidak melarang gembira atau sedih dalam situasi yang berbeza kerana ini adalah sebahagian daripada fitrah manusia. Tetapi ia menasihatkan pendekatan yang seimbang di mana seseorang mengelakkan emosi yang melampau iaitu kegembiraan yang merupakan kegembiraan yang berlebihan atau kesedihan yang merupakan kesedihan yang berlebihan. Pendekatan yang seimbang ini akan membolehkan seseorang menumpukan fikiran mereka pada mesej yang lebih penting di dalam makna botol, di dalam situasi sama ada situasi senang atau susah. Dengan menilai, memahami dan mengamalkan mesej yang tersembunyi, seseorang Muslim dapat memperbaiki kehidupan duniawi dan agama mereka ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang mesej itu akan menjadi panggilan bangun untuk kembali kepada Allah yang Maha Tinggi sebelum masa mereka habis. Kadang-kadang ia akan menjadi cara untuk menaikkan pangkat mereka. Kadang-kadang cara untuk menghapuskan dosa-dosa mereka dan kadang-kadang peringatan untuk tidak melekatkan diri mereka kepada dunia material duniawi dan perkara-perkara di dalamnya. Tanpa penilaian ini seseorang hanya akan melalui peristiwa tanpa memperbaiki kehidupan duniawi atau agama mereka. Tiada ketakutan atau kesedihan bab 6 Al-An'am ayat 48. Maka sesiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini juga menunjukkan kepentingan menyokong akidah dalaman dengan amal soleh. Satu tanpa yang lain tidak akan membawa kepada kejayaan sebenar dan keberkatan yang disebutkan dalam ayat ini. Ia adalah salah satu sebab mengapa negara Islam menghadapi kesukaran seperti ramai yang mengisytiharkan Islam dengan lidah mereka tetapi berjuang untuk melaksanakan ajarannya. Sikap ini tidak akan menghilangkan ketakutan dan kesedihan mereka yang cukup jelas apabila seseorang memerhatikan media dan keadaan negara umat Islam. Mereka yang memenuhi kedua-dua aspek telah dijanjikan ganjaran yang tidak dinyatakan atau disekat. Ini menunjukkan bahawa ganjaran mereka tidak dapat dibayangkan dan ia akan menjejaskan setiap aspek kehidupan duniawi dan agama mereka. Umat Islam ini tidak akan takut kepada apa-apa kecuali kepada Allah Ta'ala dan akan berjaya mengatasi segala kesulitan di kedua-dua dunia tanpa rasa takut kerana mereka telah diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Ayat ini tidak bermaksud mereka tidak akan mengalami kesedihan semasa kesukaran tetapi ia bermaksud bahawa kesedihan mereka tidak akan mendorong mereka ke arah kesedihan yang melampau iaitu kesedihan yang sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah seperti tidak sabar. Allah SWT akan memberkati mereka dengan keadaan fikiran yang seimbang di mana mereka mengalami kebahagiaan tanpa rasa bangga dan kesedihan tanpa mengalami kesedihan. Ini adalah aspek penting dalam menangani kedua-dua masa senang dan sukar dengan jayanya. Mendapat syurga bab 9 At-Taubah, ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan
mendapat tempat tinggal yang baik di dalam surga. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang itu hanya akan masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5673. Ini kerana setiap amal soleh hanya dapat dicapai dengan rahmat Allah Ta'ala, berupa ilmu, ilham, kekuatan dan peluang untuk beramal. Pemahaman ini menghalang seseorang daripada mengamalkan kesombongan yang penting untuk dielakkan kerana hanya kesombongan sebesar atom diperlukan untuk membawa seseorang ke neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 267. Di samping itu, seorang Muslim mesti memahami bahawa rahmat Allah Ta'ala dalam bentuk amal soleh ini sebenarnya adalah cahaya yang mesti dihimpunkan di dunia jika mereka ingin mendapatkan cahaya petunjuk di akhirat. Jika seorang Muslim hidup dalam kelalaian dan menahan diri dari mengumpulkan cahaya ini di dunia dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar, maka bagaimana mereka mengharapkan untuk menerima cahaya petunjuk ini di akhirat? Semua umat Islam ingin menghuni syurga bersama hamba-hamba Allah yang paling agung, seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi adalah penting untuk memahami bahawa hanya berharap untuk ini tanpa tindakan tidak akan membuat ia menjadi kenyataan jika tidak para sahabat, semoga Allah meridai mereka, akan melakukan ini. Ringkasnya, semakin seseorang itu berusaha dalam mempelajari dan mengamalkan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, semakin dekat mereka dengannya di akhirat kelak. Nikmat syurga yang paling besar adalah memerhati Allah secara fizikal, yang dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7436. Jika seorang Muslim ingin mendapatkan nikmat yang tidak dapat dibayangkan ini, mereka mesti berusaha secara praktikal untuk mencapai tahap kecemerlangan yang disebutkan dalam hadis. Terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Ini adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, seperti solat, seolah-olah mereka dapat memerhatikan Allah Ta'ala, memandang mereka. Sikap ini memastikan ketaatan seseorang yang gigih dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Diharapkan orang yang berusaha untuk mencapai tahap keimanan ini mendapat keberkatan untuk memerhatikan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ketenangan fikiran badan ia adalah matlamat dan matlamat sejagat untuk semua orang, tanpa mengira agama atau kelas sosial mereka, untuk mencapai ketenangan fikiran di dunia ini. Ia adalah sebab utama mengapa orang berusaha dalam dunia material ini, bekerja berjam-jam dan menumpukan sebahagian besar usaha mereka kepada dunia ini. Orang ramai ingin mendapatkan kehidupan sedemikian di mana mereka tidak mempunyai tekanan atau kebimbangan seperti masalah keuangan. Tetapi pelik bagaimana orang, terutamanya orang Islam, mencari ketenangan fikiran di tempat yang salah. Sama seperti orang yang ingin menonton perlawanan bola sepak, pergi ke perlawanan kriket. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa ketenangan jiwa yang hakiki hanya terletak pada ketaatan kepadanya yang melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan bersabar dengan takdir. Surah 13 Ar-Ra'd, ayat 28. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Setiap kali seseorang mencari ketenangan fikiran di dunia material itu hanya akan membawa mereka lebih jauh dari matlamat mereka. Setiap kali seseorang menetapkan sasaran berkenaan dengan dunia material ini, sasaran itu hanya akan membawa kepada lebih banyak sasaran. Ini berterusan sehingga orang itu meninggalkan dunia ini tanpa memperoleh apa yang mereka cari. Adalah jelas bahawa orang kaya tidak memperoleh ketenangan fikiran yang sebenar kerana mereka menekankan lebih daripada orang biasa dan apa sahaja yang mereka peroleh dari dunia akhirnya menjadi beban bagi mereka. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2465, bahawa orang yang menumpukan perhatian kepada akhirat akan dikurniakan hati yang kaya dan Allah Ta'ala akan mengatur urusan mereka bermakna, mereka akan memperoleh ketenangan fikiran. Tetapi orang yang menumpukan kepada dunia material hanya akan melihat kemiskinan mereka dan urusan mereka akan menjadi berselerak makna, mereka tidak akan mencapai ketenangan jiwa. Orang yang mentaati Allah, yang Maha Tinggi, akan mendapat ketenangan jiwa walaupun mereka memiliki sedikit dari dunia ini.
Tetapi orang yang tersesat di dunia material akan pergi dari satu pintu duniawi ke pintu dunia yang lain, tetapi tidak akan pernah mendapat kedamaian sejati kerana ia tidak diletakkan di sana. Jika seseorang ingin menonton perlawanan bola sepak, mereka tidak boleh pergi ke pertandingan kriket, dan jika seorang Muslim inginkan ketenangan fikiran, mereka tidak boleh mencarinya di dunia material kerana ia hanya terletak pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Islam akan menghadapi kesukaran sepanjang hidup mereka kerana ini adalah terjamin, tetapi melalui ketaatan mereka, Allah Ta'ala akan menghilangkan rasa takut dan duka cita daripada mereka supaya mereka tetap teguh dan teguh di atas kebenaran. Jalan yang betul. Ini sama dengan orang yang hanya merasa sedikit ketidakselesaan daripada prosedur perubatan kerana mereka telah dibius. Mencegah kegigihan pada dosa besar bab 4 An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu, niscaya kami hapuskan dari kamu dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, ke dalam syurga. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4873, bahawa seseorang itu tidak beriman apabila dia berzina, meminum arak, mencuri atau membunuh seseorang. Sesiapa yang berterusan melakukan dosa besar berbuat demikian kerana mereka gagal merealisasikan iman mereka. Ini membolehkan seorang Muslim melakukan dosa-dosa ini walaupun mereka sedar bahawa Allah SWT sedang memerhatikannya. Mewujudkan keimanan menimbulkan rasa malu dan rendah diri dari Allah Ta'ala, cinta kepadanya, mengharapkan pahalanya, takut akan azabnya dan cahaya yang menghalangi dari melakukan dosa-dosa besar. Perlindungan daripada neraka. Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menasihati manusia bahawa sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah yang terakhir, yang maha tinggi, akan diselamatkan dari api neraka. Salah satu contohnya terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 128. Maksud hadis-hadis ini ialah sesiapa yang mati dalam keadaan beriman dengan penyaksian ini sama ada akan masuk syurga dan terlepas dari neraka, atau mereka akan masuk neraka sejauh-jauhnya dosa-dosa mereka dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga di mana mereka kekal selama-lamanya. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7510. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa mereka yang ingin memasuki syurga tanpa memasuki neraka terlebih dahulu mestilah tidak hanya menyatakan kepercayaan mereka kepada Islam secara lisan, tetapi mereka juga mesti memenuhi syarat dan kewajipannya. Kesaksian iman tidak diragukan lagi adalah kunci kepada syurga, tetapi kunci memerlukan gigi untuk membuka pintu tertentu. Gigi kunci syurga adalah kewajipan dan kewajipannya. Tanpa mereka bermakna, kunci tanpa gigi tidak akan membuka pintu syurga. Ini dibuktikan melalui banyak hadis yang menunjukkan masuk ke dalam syurga memerlukan seseorang itu memenuhi syarat dan kewajipan Islam. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1397, menunjukkan bahawa penyaksian itu mestilah disokong dengan perbuatan-perbuatan yang berbentuk rukun Islam, seperti mendirikan solat fardu. Bahagian pertama persaksian iaitu, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, bermaksud bahawa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang wajib ditaati dan tidak pernah diingkari. Apabila seseorang menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, mereka tidak boleh mentaati apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepadanya kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan mereka dan mereka hanyalah hamba-hambanya. Tetapi apabila seseorang itu mentaati apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, maka mereka telah merosakkan kepercayaan mereka kepada keesaannya yang telah ditunjukkan dalam surah 45 Al-Jathiyah, ayat 23. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Al-Quran telah memberi amaran kepada umat Islam bahawa sesiapa yang melakukan dosa sebenarnya menyembah iblis sebagaimana mereka telah mentaatinya di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bab 36 Yasin, ayat 60. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Orang-orang Islam yang menolak hawa nafsu mereka, keinginan orang lain dan perintah iblis dan sebaliknya hanya mentaati Allah Ta'ala, telah benar-benar menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka.
Umat Islam ini telah diberi perlindungan Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Umat Islam ini secara praktikal telah merealisasikan kesaksian Islam kerana mereka menyokong tuntutan lisan dan dalaman mereka dengan tindakan yang ikhlas mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang bertindak menurut tradisinya, mereka telah memenuhi aspek kedua dari kesaksian, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan terakhir Allah yang mulia. Umat Islam inilah yang disebut dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 128. Ia menasihatkan mereka akan diselamatkan dari api neraka oleh Allah yang Maha Tinggi. Orang yang mengisytiharkan Islam dengan lidah dan secara dalaman menerimanya tidak diragukan lagi adalah seorang Muslim, tetapi keimanan mereka yang tulus kepada keesaan Allah yang Maha Tinggi berkurangan mengikut dosa-dosa mereka. Satu aspek untuk benar-benar bertindak berdasarkan kesaksian adalah mencintai Allah Ta'ala dengan ikhlas. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan hal ini dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Ia menasihatkan bahawa ini adalah aspek penyempurnaan iman seseorang. Ini adalah apabila seseorang mencintai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan membenci apa yang Dia benci. Oleh kerana ini adalah ciri-ciri Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2333, umat Islam telah diperintahkan untuk mengikutinya. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jelaslah dari ajaran Islam bahawa mencintai apa yang Allah Ta'ala benci dan benci kepada apa yang Allah Ta'ala sukakan adalah petunjuk yang jelas tentang seseorang itu mengikuti hawa nafsunya dan mentaatinya atas Allah Ta'ala. Sikap ini mengurangkan kepercayaan seseorang kepada keesaan Allah Ta'ala. Ayat berikut menjelaskan bahawa mengamalkan mentaliti ini adalah penyimpangan daripada kepercayaan sebenar terhadap kesaksian Islam. Bab 9 At-Taubah, ayat 24. Katakanlah, Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya. Kemudian tunggulah sampai Allah melaksanakan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sesiapa yang menyembah Allah Ta'ala menurut kemahuan mereka sendiri, menyembahnya di tepi. Maksudnya, apabila mereka menghadapi masa senang mereka menjadi reda, tetapi apabila mereka menghadapi kesulitan mereka berpaling dari ketaatan kepadanya dalam kemarahan. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nomor 6502, memberitahu umat Islam bagaimana untuk mempercayai dan bertindak dengan betul berdasarkan penyaksian iman yang menghalang seseorang daripada dicederakan oleh api neraka di dunia seterusnya. Ini adalah untuk menyempurnakan dahulu kewajipan wajib dengan betul sambil memenuhi segala syarat dan adabnya. Kemudian seseorang mesti menambah ini dengan melakukan amal soleh sukarela. Yang terbaik di antaranya adalah tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini membawa kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala dan menyebabkan Allah Ta'ala memperkasakan setiap organ tubuh mereka sehingga mereka hanya taat kepadanya. Ketaatan yang benar dan ikhlas ini adalah penggenapan kesaksian iman. Ini adalah hati yang sihat yang mengandungi hanya cinta kepada Allah Ta'ala dan bebas dari keinginan duniawi dan cinta dunia material. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perlu diingat, ini tidak bermakna seorang Muslim bebas daripada melakukan dosa, tetapi ia bermakna mereka bertaubat dengan ikhlas apabila mereka jarang melakukan dosa. Kesimpulannya,
adalah penting bagi umat Islam untuk bukan sahaja mengisytiharkan kesaksian Islam secara dalaman dan lisan, tetapi mereka juga mesti menunjukkannya dalam tindakan mereka, kerana ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kejayaan sebenar di dunia dan terlepas sepenuhnya dari hukuman di dunia seterusnya. Kenaikan pangkat surah 58 Al-Mujadilah, ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Allah yang Maha Tinggi meninggikan orang-orang yang mewujudkan iman dan ilmu mereka di kedua-dua alam. Mereka mempunyai darjat yang paling tinggi di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2645, bahawa apabila Allah Ta'ala berkehendak memberi kebaikan kepada seseorang, Dia memberi mereka pengetahuan Islam. Tidak dinafikan bahawa setiap Muslim tanpa mengira kekuatan iman mereka menginginkan kebaikan di kedua-dua dunia. Walaupun ramai umat Islam salah percaya bahawa kebaikan yang mereka inginkan terletak pada kemasyhuran, kekayaan, kewibawaan, persahabatan dan kerjaya mereka, hadis ini menjelaskan dengan jelas bahawa kebaikan yang kekal sebenar terletak pada memperoleh dan bertindak berdasarkan ilmu Islam. Perlu diingatkan satu cabang ilmu agama ialah ilmu duniawi yang berguna di mana seseorang itu mendapat rezeki yang halal untuk memenuhi keperluan mereka dan keperluan tanggungan mereka. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan di mana terletaknya kebaikan, namun amat memalukan betapa ramai umat Islam yang tidak menghargai perkara ini. Mereka dalam kebanyakan kes hanya berusaha untuk mendapatkan pengetahuan Islam yang minimum untuk menunaikan kewajipan mereka dan gagal untuk memperoleh dan melaksanakan lebih banyak lagi seperti tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sebaliknya mereka mendedikasikan usaha mereka pada perkara-perkara duniawi yang mempercayai kebaikan sebenar terdapat di sana. Ramai umat Islam gagal memahami bahawa para pendahulu yang soleh terpaksa menempuh perjalanan selama berminggu-minggu hanya untuk mempelajari satu ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan hari ini seseorang boleh mempelajari ajaran Islam tanpa meninggalkan rumah mereka. Namun, ramai yang gagal memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada umat Islam moden ini. Dari rahmatnya yang tidak terhingga, Allah Ta'ala, melalui Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja menunjukkan di mana terletaknya kebaikan sebenar, tetapi Dia juga meletakkan kebaikan ini di hujung jari seseorang. Allah Ta'ala telah memaklumkan kepada manusia di mana terletaknya harta karun yang kekal abadi yang dapat menyelesaikan semua masalah yang mungkin mereka hadapi di kedua-dua dunia. Tetapi umat Islam hanya akan memperoleh kebaikan ini apabila mereka berjuang untuk memperoleh dan bertindak atasnya. Bimbingan betul bab 47 Muhammad, ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini bermaksud bahawa jika seseorang membantu Islam maka Allah Ta'ala akan menolong mereka di kedua-dua alam. Sungguh pelik betapa banyaknya manusia yang menginginkan pertolongan Allah Ta'ala, namun tidak memenuhi bahagian pertama ayat ini melalui ketaatan yang tulus kepada Allah Ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Alasan kebanyakan orang ialah mereka tidak mempunyai masa untuk melakukan amal soleh. Mereka menghendaki pertolongan Allah yang Maha Tinggi, tetapi tidak meluangkan masa untuk melakukan perkara yang diredainya. Adakah ini masuk akal? Orang-orang yang tidak menunaikan kewajipan dan kemudian mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala di saat-saat memerlukannya adalah sangat bodoh. Dan mereka yang menunaikan kewajipan tetapi enggan melangkauinya akan mendapati bantuan yang mereka terima adalah terhad. Bagaimana seseorang itu berkelakuan adalah bagaimana mereka dilayan. Lebih banyak masa dan tenaga yang didedikasikan kepada Allah yang Maha Tinggi, lebih banyak sokongan yang akan mereka terima. Ia benar-benar semudah itu. Seorang Muslim perlu memahami bahawa sebahagian besar daripada kewajipan wajib, seperti solat 5 waktu, hanya mengambil sedikit masa dalam sehari. Seorang Muslim tidak boleh mengharapkan untuk hampir tidak mengabdikan 1 jam sehari untuk menunaikan solat fardu dan kemudian mengabaikan Allah yang Maha Agung sepanjang hari dan masih mengharapkan sokongan berterusannya melalui semua kesulitan. Seseorang akan tidak menyukai rakan yang memperlakukan mereka sedemikian. Maka bagaimanakah seseorang boleh memperlakukan Allah, Tuhan sekalian alam, seperti ini?
Ada yang hanya mendedikasikan masa tambahan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Apabila mereka menghadapi masalah duniawi kemudian memintanya untuk memperbaikinya seolah-olah mereka telah memberikan nikmat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan amal kebajikan sukarela. Mentaliti bodoh ini jelas bertentangan dengan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Sungguh mengagumkan bagaimana orang jenis ini mendapat masa untuk melakukan semua aktiviti santai mereka yang lain, seperti menghabiskan masa bersama keluarga dan rakan-rakan, menonton TV dan menghadiri majlis sosial tetapi tidak menemui masa untuk mendedikasikan diri kepada keredaan Allah Ta'ala. Mereka seolah-olah tidak mempunyai masa untuk membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Mereka nampaknya tidak mempunyai masa untuk mengkaji dan bertindak mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini entah bagaimana mencari kekayaan untuk dibelanjakan pada kemewahan mereka yang tidak perlu tetapi nampaknya tidak menemui kekayaan untuk didermakan dalam amal sukarela. Adalah penting untuk memahami bahawa seorang Muslim akan dilayan mengikut cara mereka berkelakuan. Maksudnya, jika seorang Muslim mendedikasikan masa tambahan untuk keredaan Allah, maka mereka akan mendapat sokongan yang mereka perlukan untuk menempuh semua kesulitan dengan selamat. Tetapi jika mereka gagal menunaikan kewajipan atau hanya menunaikannya tanpa mengabdikan masa lain untuk keredaan Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapat balasan yang serupa dari Allah Ta'ala. Secara ringkasnya, semakin banyak seseorang memberi semakin banyak yang akan mereka terima. Jika seseorang tidak memberi banyak mereka tidak boleh mengharapkan banyak balasan. Di samping itu, mereka yang mengaktualisasikan iman mereka akan diberikan keupayaan untuk menggunakan setiap nikmat yang mereka miliki dengan cara yang betul supaya mereka mendapat pahala dan rahmat selanjutnya di kedua-dua dunia. Pada hakikatnya, dalam kebanyakan kes tidak ada dalam dunia material ini sendiri yang baik atau buruk, seperti kekayaan. Apa yang menjadikan sesuatu itu baik atau buruk ialah cara ia digunakan. Adalah penting untuk memahami bahawa tujuan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk digunakan dengan betul mengikut ajaran Islam. Apabila sesuatu tidak digunakan dengan betul, ia pada hakikatnya menjadi sia-sia. Sebagai contoh, harta berguna dalam kedua-dua dunia apabila ia digunakan dengan betul seperti dibelanjakan untuk keperluan seseorang dan tanggungannya. Tetapi ia boleh menjadi sia-sia malah menjadi laknat bagi pembawanya jika tidak digunakan dengan betul, seperti ditimbun atau dibelanjakan untuk perkara maksiat. Hanya menyorok kekayaan menyebabkan kekayaan hilang nilai. Bagaimanakah shilling kertas dan logam yang diselitkan boleh berguna? Dalam hal ini, tidak ada perbezaan antara sekeping kertas kosong dan nota wang. Ia hanya berguna apabila ia digunakan dengan betul. Oleh itu, jika seorang Muslim ingin semua harta dunia mereka menjadi rahmat bagi mereka di kedua-dua dunia, apa yang mereka perlu lakukan adalah menggunakannya dengan betul mengikut ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas dia. Tetapi jika mereka menggunakannya secara tidak betul maka nikmat yang sama akan menjadi beban dan kutukan bagi mereka di kedua-dua dunia. Ia semudah itu. Keunggulan dan kejayaan walaupun jumlah umat Islam semakin meningkat dari semasa ke semasa, jelas kekuatan umat Islam semakin berkurangan. Setiap orang Islam tanpa mengira kekuatan iman mereka percaya kepada keturunan Al-Quran kerana meragui ia akan menyebabkan mereka kehilangan iman. Dalam ayat berikut, Allah Ta'ala telah memberikan kunci untuk memperoleh keunggulan dan kejayaan yang akan menghapuskan kelemahan dan kesedihan yang dialami umat Islam di seluruh dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 139. Maka janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Dan kamulah orang yang paling tinggi kedudukannya jika kamu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa umat Islam hanya perlu menjadi orang yang beriman untuk mencapai keunggulan dan kejayaan ini di kedua-dua dunia. Akidah yang benar melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar menurut tradisi Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk kewajipan terhadap Allah Ta'ala dan kepada manusia, seperti mencintai orang lain apa yang dicintai untuk dirinya sendiri yang telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 2515. Ini memerlukan seseorang untuk belajar dan mengamalkan Islam. Ajaran. Melalui sikap inilah kejayaan dan kelebihan diberikan kepada para sahabat,
Semoga Allah meredai mereka. Dan jika umat Islam ingin mencapainya, maka mereka mesti kembali kepada sikap terpandu yang betul ini. Sebagai umat Islam percaya kepada Al-Quran, mereka harus memahami ajaran mudah ini dan mengamalkannya. Penerimaan amal soleh, amalan soleh hanya mendapat ganjaran di kedua-dua dunia apabila seseorang itu merealisasikan iman mereka supaya mereka melakukan amal yang soleh kerana Allah Ta'ala. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 94. Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh sedang dia beriman, maka usahanya itu tidak diingkari. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nomor 6464, Nabi Muhammad SAW berpesan agar amalan dilakukan dengan betul, ikhlas dan sederhana. Beliau menambah bahawa amalan seseorang tidak akan membawanya ke syurga dan menyimpulkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang tetap walaupun sedikit. Umat Islam harus memastikan bahawa mereka melakukan amalan dengan betul, menurut tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana beramal tanpa bimbingan ini akan membawa seseorang daripada keredaan Allah Ta'ala. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Seterusnya, mereka hendaklah melaksanakannya kerana keredaan Allah Ta'ala dan bukan kerana sebab lain, seperti menunjuk-nunjuk. Orang-orang ini akan diberitahu untuk mendapatkan ganjaran mereka daripada mereka yang mereka bertindak untuk hari penghakiman yang tidak akan mungkin. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3154. Umat Islam hendaklah melakukan amal soleh secara sukarela tanpa terlalu membebankan diri kerana ini sering menyebabkan seseorang itu berputus asa. Sebaliknya, mereka harus bertindak mengikut kapasiti dan kemampuan mereka dengan kerap walaupun tindakan ini kecil saiz dan bilangan kerana ini adalah jauh lebih baik daripada tindakan besar yang dilakukan sekali-sekala. Akhir sekali, seorang Muslim mesti memahami bahawa amal soleh mereka adalah rahmat daripada Allah Ta'ala kerana ilham, ilmu, kekuatan dan peluang untuk melaksanakannya datang daripada Allah Ta'ala. Oleh itu, umat Islam hanya akan masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Memahami fakta ini menghalang ciri kesombongan yang mematikan. Nilai atom yang cukup untuk membawa satu ke neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 266. Amalan soleh tanpa iman mendapat ganjaran di dunia ini oleh Allah Ta'ala. Bab 3 Ali Imran, ayat 145. Dan sesiapa yang menghendaki pahala dunia, kami akan berikan kepadanya pahala dunia. Tetapi pahala di akhirat memerlukan iman dan tanpanya amalan tidak akan ada nilainya. Surah 25 Al-Furqan, ayat 23. Dan kami akan dekati, anggapan, amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Sebabnya, amalan-amalan ini diasaskan selain daripada kepercayaan kepada Islam. Semangatnya adalah untuk beramal kerana Allah Ta'ala dan mengikuti kelakuan Nabi Muhammad SAW. Berada di atasnya. Bab 39 Az-Zumar, ayat 65. Sekiranya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, niscaya hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Keredaan Allah yang Maha Tinggi. Bab 9 At-Taubah, ayat 72. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, keredaan dari Allah lebih besar. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seorang Muslim hanya akan mendapat keredaan Allah Ta'ala setelah mereka dengan ikhlas menyetujui pilihannya berkenaan dengan kehidupan mereka dengan mentaatinya dalam semua keadaan. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa setiap keadaan diberkati bagi orang yang beriman. Satu-satunya syarat ialah mereka perlu bertindak balas terhadap setiap situasi yang mereka hadapi semasa mentaati Allah, khususnya sabar dalam kesulitan dan bersyukur ketika senang. Terdapat dua aspek kehidupan. Satu aspek ialah situasi yang dihadapi oleh orang ramai sama ada masa senang atau susah. Kawalan situasi yang dihadapi seseorang adalah di luar tangan mereka. Allah Ta'ala telah memutuskan hal ini dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari mereka.
Oleh itu, penekanan terhadap situasi yang dihadapi tidak masuk akal kerana ia adalah takdir dan oleh itu tidak dapat dielakkan. Aspek lain ialah reaksi seseorang terhadap setiap situasi. Ini adalah dalam kawalan setiap orang dan inilah yang dinilai sebagai contoh, menunjukkan kesabaran atau ketidaksabaran dalam situasi yang sukar. Oleh itu, seorang Muslim mesti menumpukan perhatian kepada tingkah laku dan reaksi mereka dalam setiap situasi dan bukannya tekanan kerana berada dalam situasi kerana ini tidak dapat dielakkan. Jika seorang Muslim ingin berjaya dalam kedua-dua dunia mereka hendaklah menilai setiap keadaan dan sentiasa bertindak dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, di waktu senang mereka mesti menggunakan nikmat yang mereka miliki seperti yang disyariatkan oleh Islam, iaitu kesyukuran yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan dalam masa kesukaran mereka mesti menunjukkan kesabaran kerana mengetahui Allah yang Maha Agung memilih yang terbaik untuk hamba-Nya walaupun mereka tidak memahami hikmah di sebalik pilihan itu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Persahabatan dan cinta Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa Dia adalah sahabat orang-orang yang benar-benar beriman. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 257. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah yang Maha Tinggi menjaga dan memelihara makhluk dan memeliharanya dengan penuh perhatian. Dia melindungi orang yang taat daripada tipu daya dan perangkap iblis. Seorang Muslim harus bertindak atas nama ilahi ini dengan menggunakan cara yang disediakan oleh Allah kepada mereka, tetapi sentiasa percaya kepada penjagaan dan pilihannya dalam setiap situasi dan keputusan yang mereka hadapi walaupun mereka tidak melihat hikmah di sebalik beberapa pilihan. Ini menimbulkan kesabaran dan juga reda dengan pilihan Allah Ta'ala. Bab 65 At-Talaq, ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia baginya. Seorang Muslim juga harus memahami bahawa mereka hanya akan dilindungi dari kesesatan dan azab oleh wali iaitu Allah yang Maha Tinggi. Ini menghilangkan tanda-tanda kesombongan dan memastikan mereka mencari perlindungannya melalui ketaatan yang ikhlas kepadanya. Seorang Muslim mesti bertindak atas nama ilahi ini dengan menjaga setiap amanah yang mereka miliki seperti berkat mereka dengan menggunakannya mengikut ajaran Islam. Mereka hendaklah menjaga perbuatan dan ucapan mereka daripada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini akan memastikan mereka mendapat lebih banyak rahmat daripada Allah Ta'ala. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dalam hadis ketuhanan Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502, Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa seorang Muslim hanya boleh mendekatkan diri kepadanya melalui menunaikan kewajipan mereka. Dan mereka dapat mencapai kecintaan kepada Allah Ta'ala melalui amal-amal soleh yang sukarela. Gambaran ini membahagikan hamba-hamba Allah Ta'ala kepada dua kategori. Golongan pertama mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan kewajipan kepada Allah Ta'ala, seperti sembahyang fardu, dan kepada manusia, seperti sedekah fardu. Ini boleh disimpulkan dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan bersabar dengan takdir. Golongan kedua dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala adalah lebih unggul daripada golongan pertama kerana mereka bukan sahaja menunaikan kewajipan tetapi berusaha dalam amal soleh sukarela. Ini jelas menunjukkan bahawa ini adalah satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang mengambil jalan selain daripada ini tidak akan mencapai matlamat penting ini. Ini sama sekali menolak konsep mendapatkan kesucian tanpa berusaha dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Orang yang mendakwa ini hanyalah seorang pembohong. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4094, bahawa apabila hati rohaniah bersih, seluruh badan menjadi bersih. Ini membawa kepada amal soleh.
Maka jika seseorang itu tidak beramal soleh seperti kewajipannya, maka najislah jasadnya, bererti najis juga hati rohaninya. Orang ini tidak akan pernah dapat mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Tinggi. Adalah penting untuk diperhatikan, amal soleh sukarela terbesar yang boleh dilakukan oleh seseorang adalah berdasarkan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang memilih untuk melakukan amalan-amalan sunat yang tidak berdasarkan hadisnya telah ditipu oleh iblis, kerana tidak ada jalan yang akan menempuh seseorang yang dekat dengan Allah Ta'ala, melainkan jalan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang Islam yang soleh yang tergolong dalam golongan kedua yang lebih tinggi juga adalah mereka yang menjauhi perkara-perkara yang tidak perlu di dunia material ini. Sikap ini membantu mereka menumpukan usaha mereka untuk melakukan amal soleh sukarela. Golongan inilah yang telah menyempurnakan iman mereka dengan mencintai, membenci, memberi dan menahan segalanya kerana Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Sebagai penutup, hadis ini menjelaskan bahawa kedekatan kepada Allah Ta'ala hanya diperoleh melalui ketaatan yang ikhlas kepadanya dalam bentuk menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan bersabar dengan takdir. Ini adalah jalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan satu-satunya jalan kejayaan di kedua-dua dunia. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4168, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang mukmin yang lemah. Ini tidak semestinya merujuk kepada kekuatan fizikal yang digunakan untuk melakukan amal soleh, tetapi ia juga merujuk kepada pengetahuan dan bertindak ke atasnya. Apabila seseorang mengamalkan ilmunya, ia membawa kepada kepastian iman. Orang yang memiliki iman yang kuat akan menunaikan kewajipannya mengikut ilmu pengetahuannya dan bukan taklid buta seperti orang mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah mempercayai sesuatu berdasarkan kabar angin, seperti jika mereka diberitahu seseorang berada di dalam rumah mereka, sedangkan mukmin yang kuat percaya dan bertindak berdasarkan ilmu. Contohnya, jika mereka melihat orang itu di dalam rumah mereka melalui tingkap. Semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi ketaatannya kepada Allah SWT dalam bentuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Ini seterusnya meningkatkan kejayaan mereka dalam kedua-dua dunia. Bab 41 Fusilat, ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa ia adalah benar. Perlindungan Allah yang Maha Tinggi, surah 22 Al-Hajj, ayat 38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dalam hadis ketuhanan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502, Allah yang Maha Tinggi mengisytiharkan beberapa perkara penting. Perkara pertama yang disebut adalah bahawa Allah Ta'ala mengisytiharkan perang terhadap orang yang memusuhi salah seorang sahabatnya yang soleh. Ini berlaku kerana orang yang memusuhi kawan seseorang sebenarnya menunjukkan permusuhan kepada orang itu secara tidak langsung. Ini secara tidak langsung memberi amaran kepada umat Islam untuk hanya berkawan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, dan jangan sekali-kali memusuhi atau membenci mereka kerana ini adalah sikap musuh-musuh Allah, seperti iblis. Surah 60 Al-Mumtahanah, ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi wali. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa sebarang bentuk kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi sedang berperang melawannya. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah menjauhi segala bentuk kemaksiatan, termasuk membenci orang yang berusaha untuk mentaatinya, kerana ini hanya mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 3862, bahawa seseorang tidak boleh menghina sahabatnya, semoga Allah meridai mereka, kerana menghina mereka adalah seperti menghina Nabi Muhammad SAW, dan sesiapa yang menyakitinya telah menghina Allah Ta'ala.
Dan orang yang berdosa ini akan segera dihukum melainkan mereka bertaubat dengan ikhlas. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan ialah apabila seseorang itu berusaha dalam menunaikan kewajipan dan melaksanakan amal soleh sukarela, Allah Ta'ala memberkati panca indera mereka sehingga mereka menggunakannya dalam ketaatan kepadanya. Hamba yang soleh ini akan sangat jarang melakukan dosa. Peningkatan petunjuk ini telah ditunjukkan dalam bab 29 Al-Ankabut, ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Muslim ini mencapai tahap kecemerlangan yang telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Ini adalah apabila seorang Muslim melakukan amalan, seperti solat, seolah-olah mereka memerhatikan Allah Ta'ala. Orang yang mencapai tahap ini akan menjaga akal dan tubuhnya daripada dosa. Ini adalah orang yang apabila mereka bercakap kerana Allah Ta'ala. Apabila mereka diam kerana Allah Ta'ala. Apabila mereka bertindak untuk Dia, dan apabila mereka diam mereka adalah untuk Dia. Ini adalah aspek tauhid dan memahami keesaan Allah SWT. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan adalah bahawa doa seorang Muslim ini akan dikabulkan dan mereka akan diberikan perlindungan dan perlindungan Allah Ta'ala. Ini adalah pengajaran yang jelas bagi mereka yang menghendaki perkara dunia yang halal. Mereka tidak boleh berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apapun kecuali dengan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tidak ada guru kerohanian atau sesiapa pun yang akan dapat memberikan sesuatu kepada seseorang melainkan orang itu berusaha dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mereka ditakdirkan untuk memperoleh perkara tersebut.